Baik. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'. Kita sambung balik. Tadi ada berlaku sedikit terputus pengajian kita. Baik, sambung balik tentang qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala yarwihi adlun. Yarwihi adlun, meriwayatkannya perawi yang adil. Perawi yang adil. Baik, disebut meriwayatkan tentang soal riwayat ini, rawa, dari segi bahasa rawa yarwi riwayatan, maka disebut sebagai rawiya minal ma' wal laban karadiya rayyan wariyan, iaitu bila disebutkan seorang itu kenyang daripada air ataupun susu, maka dia kenyang dengan meminum air ataupun susu. Dari segi bahasa lah. Dan juga disebutkan wa rawa al-ba'iru al-ma' yarwihi min bab rama. Rama yarmi. Jadi rawa yarwi, maka maksudnya ialah hamalahu, itu membawanya. Maka dari segi makna bahasa disebut tentang riwayah, meriwayatkan ataupun riwayah ini, dari segi bahasa ia membawa maksud al-hamlu wan naqlu, satu yang kita bawa ataupun kita nakalkan, kita pindahkan. Dan juga membawa maksud makna dari segi lughah ialah al-isqa au irwa bil ma', itu kita memberi minum dan juga memberi kepuasan minum dengan air. Itu dari segi bahasa. Dan riwayah dari segi istilah muhaddithin, maka disebutkan oleh kita para ulama ialah disebut riwayah ni ialah naqlul hadis. Kita membawa ataupun menakalkan, memindahkan hadis tersebut atau merekodkan hadis tersebut, dan juga isnaduhu, dan juga menyandarkan hadis tersebut kepada siapa, ila man azza, kepada siapa yang dinisbahkan kepada ucapan hadis tersebut dengan menyebut sirah, dengan menyebut lafaz pengriwayatan, siril ada, menyebut sirah daripada siril ada, seperti menyebut haddathana au akhbarana ataupun sami'tu ataupun an fulan. Maka itu adalah sirah dalam menyampaikan akan pengriwayatan hadis. Maka itu maksud riwayah menurut istilah muhaddithin. Itu pengriwayatan. Baik. Dan bila disebutkan yarwihi adlun, yakni yarwi al-hadis. Yarwihi hi di situ kembali kepada al-hadis as-sahih, meriwayatkannya, yakni hadis sahih itu ialah perawi yang adlun, perawi yang adil ataupun adalah. Rawi yang adlun ataupun padanya ada syarat, iaitu mesti perawi yang adanya adalah, mesti kena adalatur rawi ataupun adalatur ruwah. Baik, adalah dari segi maknanya menurut para ulama hadis, maksud adalah, adil ini ataupun adalah ini, adlun ataupun adalah, maksudnya ialah istiqamah ala din, iaitu beristiqamah di atas agama, yakni Islam. Istiqamah dengan perintah-perintah Islam. Yang mana ialah masdar daripada adula. Masdar daripada adula dibaca dengan dhammah huruf dal, adula. Ain dalam, maka dibaca adula. Ya'dulu min babi karuma. Kita baca macam baca karuma. Karuma yakrumu. Karuma yakrumu. Baik, adula bi dhammil dal, ya'dulu. Adalatan wa udulatan. Maka maksudnya ialah adlun. Maksud adlun di sini ialah mardi fil riwayah wasyahadah, iaitu seseorang yang diredai ataupun dipercayai, diyakini dari segi pengriwayatannya dan juga dari segi syahadah, penyaksiannya ataupun persaksiannya. Jadi itu makna yang dikendaki dengan adlun, itu adalah, ini istiqamah ala din. Adapun maksud al-adlu yang maksudnya diddul jur,
adil maksudnya itu adalah lawan kepada jur, yakni zalim, maka dia adalah masdar kepada adala ya'dilu, dari sudut bab, daripada bab daraba yadribu. Dibaca daraba yadribu, dibaca adala ya'dilu, fahuwa adil, maka seorang itu disebut sebagai adil, yakni lawan kepada zalim, maka dia adil. Itu adil yang kita biasa dengarlah. Tapi adil, adlun dalam pengriwayatan hadis ini maka disebutkan adalah yakni istiqamah ala din. Ataupun juga ditakrifkan dengan suatu takrif yang masyhur di kalangan para ulama hadis, disebut adlun ini, yarwihi adlun. Hadis sahih mestilah perawi yang meriwayatkannya itu adalah seorang perawi yang adil. Maksudnya ialah man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Iaitu hendaklah seorang perawi yang adil itu maksudnya ialah rawi yang seseorang yang memiliki akan malakah. Malakah ini maksudnya ialah sifatur rasikhah. Kata Syekh Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu taala, yang disebutkan tentang malakah ini ialah al-kaifiyatu was-sifatur rasikhah, suatu sifat yang rasikhah, yang betul-betul yang kukuh, sifat yang kukuh fin nafsi, yang berada dalam diri seseorang. Kalau sifat yang tidak kukuh berada dalam diri seorang itu, maka ia menjadi hal, bukannya malakah. Dia adalah jadi hal sahaja, perihal ataupun perilaku. Tapi bila sebut malakah ialah benda yang sifat yang rasikh, yang betul-betul kukuh, tetap berada dalam diri seseorang itu. Baik, maka malakah iaitu sifat yang kukuh dalam diri seseorang yang membawa seseorang yang ada sifat malakah ini, yang ada malakah ini, ada sifat yang rasikhah ini, untuk mulazamati taqwa, untuk melazimi akan taqwa. Melazimi akan taqwa yang pertama, yang kedua melazimi akan muru'ah, memelihara akan maruah dirinya. Bila sebut tentang mulazamat taqwa, kita sedia maklum, para ulama membahaskan tentang taqwa ni dengan pentakrifan yang banyak, yang pelbagai, yang senang ataupun mudah ataupun yang biasa kita dengar. Disebut saja taqwa itu ialah imtithalul ma'murat wajtinab manhiyat. Itu kita mengikuti segala perintah-perintah agama, ini perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijtinab al-manhiyat, itu menjauhkan diri daripada sebarang tegahan ataupun larangan daripada Allah, larangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaksudkan dengan muru'ah, itu seorang yang adil itu adalah orang yang mulazamah taqwa dan juga menjaga maruahnya. Maka disebutkan oleh muru'ah oleh para ulama, antaranya disebutkan ialah muru'ah ni ialah adab. Kalau kita terjemah muru'ah ni maruah lah, maruah diri, menjaga maruah diri. Apa yang dimaksudkan maruah diri ini? Maka kata para ulama, maka maruah ini ialah adabun nafsaniyah, iaitu adab nafsaniyah dalam diri seseorang itu, adab dalam diri seseorang, dalam jiwa seseorang, tahmilu sahibaha, yang mana membuatkan pemilik yang memiliki adab nafsaniyah ini untuk apa? Alal wuqufi inda mahasinil akhlaq wa jamil adat, iaitu untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik dan juga adat kebiasaan yang baik. Maka seorang yang sifatnya adil, maka dia adalah seorang yang mulazamah taqwa dan juga mempunyai adab yang membuatkan dia berakhlak dengan akhlak yang baik dan juga melakukan adat-adat yang cantik. Maka tidak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruahnya. Baik, nanti kita akan sentuh detail apa yang dimaksudkan dengan terjaga maruah ini, ataupun tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan maruah seseorang. Baik.
Maka bila disebutkan tadi yarwihi adlun, iaitu seorang untuk menjadikan hadis itu hadis sahih mestilah meriwayatkannya seorang perawi yang adil. Maka disebutkan adil di sini adalah adil fir riwayah, adlur riwayah, adil dalam pengriwayatan. Di sana ada juga adil yang disebut dalam adil dalam syahadah, dalam persaksian. Maka yang dimaksudkan di sini dalam perbahasan ilmu mustalah hadis ialah dalam keadilan dalam pengriwayatan. Baik. Kerana di sana ada syarat-syarat yang ketat dalam syahadah dalam persaksian. Berbeza dengan syarat-syarat dalam pengriwayatan, agak longgar dalam syarat-syarat pengriwayatan. Baik, jadi bila sebut tentang adil dalam pengriwayatan ini, maka disebutkan di sini yarwihi adlun fir riwayah, iaitu meriwayatkannya perawi yang adil dalam pengriwayatan. Maka yang dimaksudkan dalam pengriwayatan di sini ialah al-ada. Bila sebut tentang riwayah, pengriwayatan dia ada dua cara. Satu disebut sebagai tahammul, yang kedua disebut sebagai ada. Tahammul, kata para ulama, tahammul ini ialah naqlul hadis anil ghairi. Itu kita menakalkan hadis daripada seseorang ataupun daripada orang lain, daripada pihak lain, bi ayyi tariqin min turuqit tahammul as-sahihah al-mu'tabarah, dengan apa-apa cara, dengan apa-apa jalan daripada jalan-jalan tahammul, cara kita nak membawa, menerima ataupun membawa ataupun bertalaqi, yang mana cara itu cara yang sahihah, yang mu'tabarah. Dia ada 8 turuk tahammul hadis dan juga ada. Nanti kita akan sentuh sebentar lagi. Dan disebutkan menakalkan hadis daripada orang lain itu ialah menakalkan hadis daripada guru. Itu dimaksud tahammul. Bila kita menakalkan, kita menerima ataupun kita bertalaqi daripada guru kita, maka itu dipanggil tahammul hadis. Ataupun dengan bahasa mudah, seseorang perawi itu mengambil hadis dan bertalaqi dengan gurunya. Maka itu maksud tahammul hadis. Dan di sana ada syarat-syarat untuk tahammul. Dia ada syarat untuk kita nak menerima hadis. Dan syaratnya lebih ringan berbanding dengan syarat untuk ada, untuk nak menyampaikan, untuk nak meriwayatkan hadis. Maka syarat untuk tahammul, kata para ulama, maka syaratnya ialah mestilah perawi itu mumayyiz. Perawi itu perawi yang mumayyiz, dapat membezakan yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang batil. Dan juga perawi itu perawi yang dhabit. Maka itu dua syarat untuk tahammul hadis, dhabit dengan apa yang dia dengar dan dia riwayatkan. Dan sebagian dan juga para ulama hadis ada yang menhadkan umur bagi untuk tahammul hadis ini, yang disebut sebagai mumayyiz tadi. Berapa umur untuk seorang mumayyiz itu nak menerima hadis, nak menerima suatu pengriwayatan hadis. Ada ulama hadis yang menghadkan, iaitu seawal-awal umur usianya untuk mendengar bagi seorang kanak-kanak ialah pada umur 5 tahun. 5 tahun ialah seawal umur untuk menerima hadis, tahammul hadis. Dan ini yang dipakai oleh kebanyakan para ahli hadis dan para imam-imam hadis, kerana mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Mahmud bin Rabi' telah meriwayatkan suatu hadis yang mana ketika itu beliau baru berusia ibnu khamsa sinin, maka dia baru berumur 5 tahun ketika itu. Baik. Dan adapun umur selain daripada 5 tahun ini, maka para ulama hadis menyatakan maka dia lahu hudur, maka dia sudut hadir dalam majlis pengriwayatan tersebut. Namun pandangan yang betul, kata Syekh Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu taala, maka
yang penting ialah al-ibrah bitamyiz wad-dhabti. Maka yang penting dalam tahammul hadis syaratnya ialah mesti tamyiz dan juga dhabit. Mestilah terpelihara apa yang didengar dan dia dengar daripada gurunya. Maka kadang-kadang boleh jadi seorang budak itu berumur 4 tahun tetapi dia seorang yang mumayyiz, yang dhabit. Jadi dan boleh jadi seorang itu kanak-kanak dia 7 tahun tetapi dia tidak mumayyiz dan tidak dhabit. Jadi ia kembali kepada tamyiz dan juga dhabit, syarat untuk tahammul hadis. Jadi sebab itulah kata para ulama hadis, maka harus untuk seorang kanak-kanak ataupun kanak-kanak yang mumayyiz itu untuk tahammul hadis, tetapi dia tidak boleh menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis tersebut melainkan setelah dia mencapai usia yang baligh, usia yang baligh. Seperti mana hadis Mahmud bin Ar-Rabi', tadi yang disebutkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Baik. Dan demikian juga harus untuk seorang kafir itu untuk tahammul hadis, untuk nak menerima ataupun nak mendengar dan menerima hadis tersebut. Tetapi mestilah dia kalau nak menyampaikan hadis tersebut, untuk nak menyampaikan, meriwayatkan hadis tersebut, mestilah dia riwayatkan selepas dia masuk Islam. Kerana itu disebutkan kisah Abi Sufyan bin Harb bersama dengan Herakl ketika mana didatangkan risalah kepada Herakl tentang risalah Nabi kepada Herakl untuk masuk Islam, maka Abu Sufyan bin Harb ini meriwayatkannya setelah mana dia masuk Islam, baru diriwayatkan hadis tentang risalah Nabi kepada Herakl untuk menyeru Herakl untuk masuk Islam. Baik. Itu sebut tentang tahammul, menerima hadis. Kemudian di sana ada dalam riwayah juga disebutkan tentang al-ada. Tadi kita sebut tentang tahammul. Maka di sana ada disebut sebagai ada, iaitu meriwayatkan hadis, riwayatul hadis lil ghairi, meriwayatkan hadis kepada orang lain, kepada pihak lain. Dan yang dimaksudkan dengan al-ghair di sini ialah talib al-hadis, talib al-hadis, iaitu seorang syekh meriwayatkan kepada orang lain, ini kepada anak muridnya, kepada penuntut hadis yang nak meriwayatkan hadis, yang nak menerima hadis. Maka seorang syekh dia meriwayatkan hadis itu dipanggil sebagai ada. Dan syarat untuk menyampaikan ataupun meriwayatkan hadis kepada orang lain, kepada penuntut hadis, penuntut ilmu hadis, maka syaratnya ialah mestilah adalah dan juga dhabt. Mestilah perawi itu perawi yang adil dan juga dhabit. Sebab itulah disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Mashad rahimahullahu taala dalam kitab Taqirat Saniyah ini, maka beliau menyebutkan yarwihi adlun fi riwayati wa huwa al-muslimul mukallafu as-salimu minal fisqi wa saghairil al-khissah. Maka inilah adil menurut ulama-ulama hadis. Mestilah yang dimaksudkan dengan adil mesti cukup 5 syarat. Mesti cukup 5 syarat ini untuk menjadi seorang perawi itu perawi yang adil. Baik, tapi di sini disebut al-muslim al-mukallaf as-salim minal fisqi wa saghairil khissah. Macam ada 4 saja. Mari mana yang 5 itu? Baik, kita tengok satu persatu. Baik, maka disebutkan syarat untuk seorang perawi itu menjadi perawi yang adil. Pertama, mestilah perawi itu perawi yang muslim. Perawi yang muslim. Kenapa? Sebab perawi, maka dengan itu difahamilah bahawa perawi yang kafir maka tak diterima pengriwayatan perawi yang kafir. Tak diterima pengriwayatan perawi yang kafir.
Sebab apa? Sebab disebut tentang pengriwayatan hadis, maka riwayat hadis ini melibatkan bab agama. Babun min bab ad-din. Bukan bab agama. Maka sebab itulah, dan orang kafir ini mereka kebanyakannya akan berusaha untuk nak merosakkan agama Islam ataupun cuba untuk nak memusuhi akan agama Islam, maka tak diterima akan ucapan pengriwayatan daripada perawi yang kafir, yang belum Islam. Tapi kalau kita bincang tadi, kalau dia dengar hadis tadi daripada ketika dia kafir tetapi dia masuk Islam, maka dia ketika dia masuk Islam itulah maka dia boleh meriwayatkan, menyampaikan hadis yang dia dengar ketika mana dia kafir dahulu. Dia tahammul kafir, tapi dia boleh ada ketika dia itu seorang yang Muslim. Tapi kalau kafir dia nak menyampaikan hadis, maka tak diterima pengriwayatannya di sisi para ulama hadis. Baik. Itu yang pertama tentang syarat adil itu mestilah Muslim. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat rahimahullahu ta'ala, al-mukallafu. Perawi yang adil itu mestilah mukallaf. Mestilah mukallaf. Baik, disebut mukallaf di sini, maka ada dua syarat kat situ sebenarnya. Ada dua syarat yang termasuk dalam mukallaf ini. Apa syaratnya? Iaitu al-bulugh wal-aql. Bila sebut mukallaf, padanya ada dua perkara di situ, iaitu mestilah perawi itu perawi yang baligh. Perawi yang baligh. Mestilah perawi yang mencapai umur baligh lah. Mencapai umur baligh. Dan juga mestilah berakal. Mestilah perawi itu perawi yang berakal. Tak boleh perawi yang majnun, perawi yang gila. Maka tak diterima akan pengriwayatan daripada perawi yang sabi. Perawi yang sabi, kanak-kanak, dia tak baligh lagi, maka tak diterima pengriwayatan kanak-kanak yang belum baligh. Dan demikian juga tak diterima akan pengriwayatan daripada perawi yang gila. Sebab kanak-kanak, kata para ulama, barangkali dia boleh masuk dalam ucapannya akan perkara-perkara yang mungkin dusta, mungkin tak betul, mungkin salah. Maka sebab itulah tak diterima pengriwayatan daripada rawi kanak-kanak yang belum baligh. Adapun perawi yang majnun, yang gila, maka tak diterima akan pengriwayatannya disebabkan dia sendiri tidak sedar apa yang dia ucapkan. Kan tengok orang, kalau orang gila ni memang dia tidak mukallaf, maka dia bercakap, maka dia pun tak sedar apa yang dia ucapkan. Maka sebab itulah tak diterima akan pengriwayatan perawi yang gila. Baik. Dan syarat itu, jadi ada yang pertama Muslim, mestilah perawi itu perawi yang Muslim. Yang kedua mestilah perawi itu perawi yang baligh. Yang ketiga mestilah perawi yang berakal. Dan yang ketiga berakal. Yang keempat ialah as-salimu minal fisqi, selamat daripada fasik, selamat daripada perkara-perkara, sebab-sebab yang boleh membawa kepada kefasikan. Dan maksudnya di sini ialah seseorang itu adalah perawi yang mana memang diketahui akan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpelihara perintah-perintah agamanya, solatnya, ibadah-ibadahnya, dan juga tidak melakukan perkara-perkara, yakni dosa-dosa besar. Tidak melakukan dosa-dosa besar. Para ulama ada mengarang kitab tentang al-kabair, antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, karang kitab al-kabair, dimuatkan lebih kurang 70 dosa-dosa besar. Jadi nak tahu lebih detail boleh rujuk kitab al-kabair yang kita sedia maklum, yang biasa kita dengar tentang dosa besar ini, seperti melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain daripada
dengan selain daripada Allah Ta'ala, menyembah selain daripada Allah Ta'ala, itu juga antara dosa besar. Dan juga antara dosa besar ialah dan para ulama bila bincang tentang dosa besar ini juga terdapat khilaf. Bukan khilaf, maknanya terdapat perbezaan pentakrifan para ulama makna dosa besar ini. Sebagian mengatakan sebarang dosa yang terdapat padanya dikenakan had, dikenakan hukuman hudud, hukuman had dalam Al-Quran, dalam nas Al-Quran, maka itulah dosa besar. Ataupun ancaman azab yang pedih daripada Allah Ta'ala, itu juga adalah dosa besar. Baik, maka seorang yang selamat daripada fasik ini ialah seorang yang bertakwa dan dia tidak melakukan dosa-dosa besar seperti mersyirik kepada Allah Ta'ala, kemudian tidak terlibat dengan dosa zina, tidak terlibat dengan makan harta riba, makan harta riba, yang riba ini dosanya sangat besar. Bahkan disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak aku temui dosa yang paling besar melainkan dosa orang yang makan harta riba ini. Aku tak tasaffahtu, aku telah membuka lembaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, kata beliau, kata Imam Malik, maka aku tak jumpa satu dosa yang paling besar melainkan dengan dosa orang yang makan harta riba ini. Harta ini diperolehi dengan cara riba. Kalau dibincang tentang dosa riba ni panjang ni perbahasannya. Riba ni pula terbahagi kepada dua jenis, ada riba buyu', ada riba duyun. Ada riba disebabkan buyu' jual beli, itu pun pecah kepada dua bahagian. Riba buyu', ada riba al-fadl dan juga riba nasi'ah. Riba al-fadl dan juga riba nasi'ah. Dan riba duyun, riba hutang, terbagi pula kepada dua. Ada riba qard, riba dalam pinjam meminjam, dan juga riba jahiliyah, riba jahiliyah. Jadi panjang kalau nak dibincangkan tentang perbahasan itu. Jadi nak katanya dosa riba ini dosa yang sangat berat juga dalam kita hari ini, dalam transaksi kita sehari-harian. Jadi hati-hati, jangan terjebak dengan dosa riba ini. Kalau dalam bab pinjam meminjam ini dalam perbankan, pastikan tidak terjebak dengan perbankan konvensional. Pastikan kita berada dalam perbankan Islam, yang mana insya-Allah perbankan Islam ini akan menyelamatkan kita daripada perkara-perkara ataupun dosa-dosa riba tadi. Baik. Iaitu kalau nak bincang tentang riba ni panjang, namun perlukan perbahasan lain lah. Baik, jadi itu dosa besar, maka tidak boleh ada pada perawi yang adil, tidak boleh terjebak melakukan dosa besar ini. Dan yang ketiga, kata para ulama, juga ialah tidak berkekalan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Tidak berkekalan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa besar tadi, benda yang ada nas syarak yang menyatakan tentang perkara itulah dosa besar, min kabair, disebutkan dalam nas hadis, ataupun dia adanya balasan-balasan ancaman yang pedih. Maka selain daripada itu ialah dosa-dosa kecil. Maka seorang perawi yang adil, dia mestilah melazimi ketakwaan, dan dia tidak boleh tidak melakukan dosa-dosa besar, dan tidak berkekalan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Tengok ada soalan tentang bagaimana dengan dosa kecil, Ustaz. Tadi saya sebutkan tadi tentang dosa kecil tadi. Maka dosa kecil ini tidak boleh berkekalan, berterusan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Barangkali melihat sesuatu yang tidak patut dilihat, melihat aurat dan sebagainya, maka jangan terjebak dengan dosa-dosa kecil ini. Lidah kita barangkali mungkin kita mengata sesuatu yang tidak betul, maka pastikan kita tidak berkekalan. Kerana kita terjebak, maka kita segera beristighfar dan mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Taala. Baik, namun dalam perbahasan perawi yang adil tadi, maka dia tadi
tidak berkekalan, berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Baik. Namun kadang-kadang mungkin terjebak, maka dia tidak, mungkin sekali-sekala terbuat juga dosa kecil, maka ia tidak menafikan akan keadilannya, kata para ulama hadis. Namun yang penting dia tidak berkekalan, berterusan melakukan dosa-dosa kecil tadi. Baik. Dan juga kata para ulama, yang dimaksudkan juga selamat salim minal fisqi ini, selamat daripada kefasikan ini juga ialah selamat daripada perkara-perkara yang mubtadi', selamat daripada perkara-perkara yang melakukan bid'ah. Selamat daripada melakukan perkara-perkara bid'ah, yang mana kebiasaan para pelaku bid'ah ini, maka dia akan cenderung mengikut hawa nafsu, dan dia akan berusaha untuk membantu akan pandangannya, Baik, bila bincang tentang masalah bid'ah dalam ilmu mustalah hadis ini, maka di sana dibincangkan panjang tentang hukum pengeriwayatan hadis oleh perawi yang mubtadi', perawi yang melakukan bid'ah. Dan perawi yang melakukan bid'ah ini, yang kita faham bid'ah ni, kita duk bincang dalam yang kita hari ini duk bincang bid'ah ni, itu bid'ah yang bersifat furu', bersifat cabang. Sebab kita kena faham soal bid'ah ini sangat cantik kalau kita rujuk pada kitab Itqan Sun'ah fi tahqiq makna bid'ah, karangan guru kami, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullahu ta'ala, minta maaf, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Jadi Itqan Sun'ah karangan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala sangat cantik menerangkan tentang makna bid'ah. Jangan kita salah faham akan makna bid'ah ini. Sebab ramai hari ini bila sebut tentang bid'ah ini, maka bila sebut saja bid'ah, benda yang Nabi tak buat, kalau kita buat itu bid'ah. Maka ini salah faham yang ketara berlaku dalam pemahaman masyarakat kita. Dan juga segelintir golongan yang berfahaman bahawa benda yang kalau Nabi tak buat, kita buat adalah bid'ah. Maka ini fahaman yang salah. Yang maksud bid'ah itu ialah perkara baharu yang bercanggah dengan syarak, yang menyalahi nas, yang tidak ada usul am yang memayungi perbuatan tersebut, maka barulah dianggap sebagai bid'ah yang bersalahan dengan syarak. Maka itulah bid'ah yang dimaksudkan, yang mana bid'ah yang tercela. Barangkali sana ada bid'ah, benda itu Nabi tidak buat, tetapi ia tidak bercanggah dengan syarak, maka ia tidak mengapa. Jadi kata guru kami Syekh Yusri, Dr. Yusri Rushdi As-Said Jabal Hasani hafizahullah ta'ala, dalam menjawab persoalan kalau ada golongan yang mengatakan bid'ah ini ialah benda baharu yang Nabi tak buat, itulah bid'ah. Kalau difahami dengan makna itu, maka beliau menyebutkan bahawa kalau begitu hari ini ramai orang Islam, bukan hari ini, sejak zaman Sayyidina Uthman lagi, kita telah melakukan bid'ah yang paling besar, sebab kita membaca Al-Quran daripada mushaf, mushaf yang satu. Kita baca Quran dalam mushaf yang satu ni, maka baginda Nabi SAW tidak membaca Quran dalam mushaf yang satu. Mushaf, satu mushaf, lembaran-lembaran dalam satu mushaf yang dihimpunkan. Maka baginda Nabi membaca daripada hafazannya, membaca daripada kalau ada pun tulisan, bukan disatukan, dibukukan ketika itu. Jadi kalau difahami makna bid'ah itu ialah sedemikian, maka kita baca Quran itu kita dalam satu mushaf, itu adalah bid'ah. Maka jelaslah fahaman bahawa bid'ah itu benda yang Nabi tak buat, kalau kita buat itu adalah bid'ah, itu adalah kefahaman yang salah. Maka bid'ah yang kefahaman bid'ah yang sebenarnya ialah sesuatu perbuatan kalau menyalahi syarak, maka itulah yang disebut sebagai bid'ah. Baik. Tapi bila kita bincang tentang maksud bid'ah dalam sifat adil seorang perawi itu, maka adil bid'ah di sini ialah bid'ah yang disebutkan oleh para ulama. Sama ada bid'ah itu boleh mengkufurkan seseorang itu ataupun tidak mengkufurkan seseorang itu. Dan contoh yang disebutkan oleh para ulama bila bincang tentang
pengriwayatan rawi yang bidah ini, maka mereka menyebut tentang kelompok-kelompok golongan-golongan seperti perawi Syiah, perawi Syiah ataupun perawi Khawarij, Mu'tazilah, yang mana mereka ini ada pandangan-pandangan dalam dalam fahaman akidah mereka, dalam pegangan i'tiqad mereka yang berbeza dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, maka itu yang dibincangkan dalam perbahasan pengriwayatan perawi yang mubtadi', yang melakukan bid'ah, sama ada yang boleh membawa kepada kekufuran ataupun tidak membawa kepada kekufuran. Dan bila bincang soal itu pula, kata para ulama, ada pandangan dalam pengriwayatan perawi yang mubtadi' ini. Sebahagian para ulama menolak akan pengriwayatan rawi yang mubtadi' ini. Ini panjang kalau nak bincang tentang bab perbahasan tentang periwayatan rawi yang mubtadi'. Nanti mungkin kita akan sentuh nanti pada bab yang akhir nantilah kita akan sentuh nanti. Tapi tak apa, kita sentuh sedikit di sini, iaitu sebahagian menolak pengriwayatan perawi yang mubtadi' ini secara mutlak, sama ada perawi bid'ah ini, perawi yang melakukan bid'ah ini menyeru kepada bid'ah dia, bid'ah yang dilakukan, ataupun tidak menyeru kepada bid'ah yang dia lakukan. Maka itu pandangan yang pertama, iaitu menolak akan sebarang pengriwayatan hadis daripada perawi yang melakukan bid'ah, sama ada dia menyeru kepada bid'ah dia ataupun tidak menyeru kepada bid'ah dia. Baik. Dan sebahagian para ulama mentafsilkan, memperincikan hukum tentang pengriwayatan oleh perawi yang melakukan bid'ah ini, sama ada dia menyeru kepada bid'ahnya ataupun tidak menyeru kepada bid'ahnya. Maka kalau perawi yang melakukan bid'ah itu menyeru kepada bid'ah, perkara yang dilakukan untuk menguatkan pandangan mazhabnya, pandangan mazhab Mu'tazilahnya, Murji'ahnya, Qadariyahnya, maka di situ maka tak diterima, maka ditolak pengriwayatannya. Namun sekiranya dia tidak menyeru kepada bid'ahnya, dia seorang perawi yang melakukan bid'ah dari segi akidahnya, tetapi dia tidak menyeru kepada bid'ahnya, maka para ulama mengatakan diterima pengriwayatan perawi yang melakukan bid'ah tersebut. Dan kata para ulama, inilah mazhab yang ramai di kalangan para ulama hadis, wa huwa mazhabul kathir awil akthar, daripada kalangan para ulama hadis. Bahkan kata Syekh Ibn Salah rahimahullahu taala, wa huwa a'dalul madhahib wa aulaha bil qabul. Inilah pandangan yang paling adil, pandangan mazhab yang paling adil dan juga paling utama untuk nak diterima di kalangan para ulama hadis. Baik. Buktinya apa, tuan-tuan? Buktinya, sidang hadirin muslimin muslimat, maka buktinya kalau dilihat terdapat pengriwayatan dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan juga Sahih Imam Muslim yang ada mengeluarkan hadis daripada perawi yang mana seorang perawi yang dituduh sebagai mubtadi', yang dituduh sebagai mubtadi' melakukan bid'ahnya, tetapi dia tidak menyeru kepada bid'ahnya, dan beliau juga mengharamkan melakukan penustaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dilihatkan di sini, contohnya disebutkan dalam kitab Al-Wasit karangan Dr. Muhammad Abu Syahbah, disebutkan di sini bila mana Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi, dalam kitab Mizan I'tidal, dalam menterjemahkan Aban bin Taghlab Al-Kufi, baik, beliau menyebutkan sebagai Syi'i jald
walakinnahu saduq falana sidquhu wa alaihi bid'atuhu. Maka beliau seorang yang Syi'i, tetapi seorang yang saduq, seorang yang benar dalam pengriwayatannya, maka kami terima akan kebenaran dalam pengriwayatannya, tetapi bagi dia adalah bid'ah yang dia lakukan. Dan demikian juga berkata Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani, beliau menyebutkan bahawa Al-Imam Al-Bukhari berhujjah dengan riwayat Imran bin Hittan. Imran bin Hittan. Dia seorang yang disebut sebagai wahuwa min du'ati syarrah, satu kelompok daripada golongan Khawarij, yang mana mereka berpegang dengan pandangan boleh untuk beliau pandangan Khawarij, firqah daripada Khawarij. Itu Imran bin Hittan. Dan demikian juga Al-Imam Bukhari dan Muslim juga mengeluarkan riwayat Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Himmani, iaitu berkata Al-Hafiz Ibn Hajar tentang Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Himmani ini sebagai saduq, seorang yang benar dalam pengriwayatan, yukhti, namun ada juga melakukan kesalahan, warumiya bil irja, dan dia dituduh ataupun dilontarkan sebagai irja, golongan kelompok murji'ah. Baik, jadi di sini beliau rujuk dalam kitab Taqribut Tahdhib karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pada membahaskan tentang Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Himmani. Baik, itu sebagai contohlah tentang pandangan para ulama terhadap perawi yang melakukan bid'ah tetapi tidak menyeru kepada bid'ahnya, maka turut juga diterima pengriwayatannya di sisi para ulama hadis. Baik. Tapi kalau perawi itu perawi yang mubtadi' tetapi dia menyeru kepada bid'ahnya, maka memang jelaslah periwayatannya ditolak, tak diterima oleh di kalangan para ulama hadis. Kemudian dia disebut yang kelima, syarat yang kelima disebutkan di sini ialah wasaghairil khissah. Untuk syarat seorang perawi yang adil itu mestilah juga selamat daripada wasaghair, ini salamah minas saghairil khissah, selamat daripada saghair al khissah. Itu disebutkan perkara-perkara yang boleh perkara-perkara kecil yang mendatangkan kehinaan kepada diri seseorang, ataupun disebut dalam lafaz lain salamah min khawarimil muru'ah, perkara-perkara yang boleh merosakkan, menghancurkan akan maruah seseorang perawi itu. Maka di sini disebutkan oleh para ulama yang dimaksudkan dengan boleh mengurangkan maruah ataupun mengurangkan maruah perawi itu ialah seperti mana saghair al-khissah ini ialah seperti mencuri sesuatu yang kecil, kan, mungkin terjumpa benda yang kecil di tepi jalan, mengambil benda tersebut, benda tu mungkin pen sebatang ke, kan, benda tu kecil, duit sekupang 5 sen terjumpa, maka itu benda yang boleh merosakkan akan maruah seseorang perawi itu. Dan yang kedua, di samping perkara-perkara adat, perkara-perkara kecil, dosa-dosa kecil tadi, maka juga adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu terhina, tercela, perbuatan mubah, benda-benda yang harus dibuat oleh seseorang perawi itu menyebabkan dia itu akan dihina ataupun tercela, benda tak elok, pandang dengan pandangan yang tidak baik, dan menghilangkan kemuliaan seorang perawi itu. Maka ini
yang dimaksudkan dengan saghair al-khissah ini. Ada dua maksud, iaitu dosa-dosa kecil. Juga yang kedua adalah adat kebiasaan yang mubah, tetapi bila buat dia boleh menyebabkan hilang kemuliaan pada diri seseorang. Iaitu seperti kata para ulama, seperti kencing di tepi jalan, kan, kencing berdiri pula tepi jalan. Ini kebiasaan adat orang Arab lah, kan. Kalau orang kita ni, orang Malaysia kita, orang Melayu kita ni jarang lah kencing tepi jalan ni. Tapi di negara Arab maka banyak berlaku perkara tersebut, kencing di tepi jalan, kencing di tepi dinding-dinding, kencing di tepi jambatan dan sebagainya, di tepi jambatan. Maka ini perkara yang boleh merosakkan maruah, boleh menjejaskan kemuliaan diri seseorang. Dan demikian juga disebutkan oleh para ulama, iaitu bergurau dengan gurauan yang berlampauan, yang melebihi had yang sepatutnya, membuat lawak ataupun membuat gurauan yang berlampauan, melebihi had yang sepatutnya lah, kan. Maka ini dua perkara yang boleh menjejaskan maruah ataupun menjejaskan maruah, menjejaskan kemuliaan diri seorang perawi itu. Dan juga disebutkan oleh para ulama dalam perbahasan tentang adil riwayat dan juga persaksian ini, syahadah, juga disebutkan seperti berjalan keluar rumah, berjalan tanpa menutup kepala. Ini juga boleh disebutkan sebagai perkara yang boleh menjejaskan maruah seseorang. Dan juga makan di tepi jalan. Baik, Syekh Dr. Muhammad Abu Syahbah bila bincang tentang pandangan para ulama ini, dan juga Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah menakalkan kalam para ulama bahawa bila sebut tentang salamah min khawarimil muru'ah ini, selamat daripada sebab-sebab yang boleh menjejaskan maruah ini, maka sebenarnya dia adalah kembali kepada adat, ataupun uruf setempat. Ini yang berbeza lah, satu tempat, satu negara dengan satu negara, satu tempat dengan satu tempat itu berbeza. Jadi yang disebutkan tadi tentang keluar rumah tanpa memakai tutup kepala, tak pakai kopiah lah, kalau kita ni mudah faham pakai kopiah lah, maka kalau ikutkan di sini maka boleh menyebabkan kurang maruahnya, menjejaskan kemuliaan seseorang, maka tak adil lah, tak boleh jadi perawi lah, kan. Namun kata Syekh Dr. Muhammad Abu Syahbah ini, maka bukanlah itu yang dimaksudkan, kerana kalau hari ini ramailah yang tak boleh jadi saksi lah, kalau dia keluar rumah tak tutup kepala dan makan tepi jalan. Sebab kita hari ni mungkin sebabkan faktor masa kita bekerja, maka tak sempat nak balik rumah, maka kita makan di kedai-kedai, mungkin kedai-kedai itu di tepi jalan, sarapan pagi, makan tengah hari, maka itu tidak mengapa. Sebab itulah yang disebutkan tadi oleh Syekh oleh Al-Imam As-Sakhawi, menakalkan kalam para ulama bahawa maksud khawarimil muru'ah ini ialah kembali kepada uruf setempat. Jadi kalau kita ni tak pakai kepiah tak ada masalah lah, tak dikira sebagai seorang yang tidak menjaga maruah, kan, yang tidak terjejas kemuliaannya. Baik, demikian kalau makan tepi jalan juga tidak menjadi masalah pada mutakhir ini. Baik. Jadi kata Syekh Dr. Abu Syahbah, maka beliau berpandangan bahawa kedua-dua perkara tadi yang disebutkan, tidak menutup kepala ketika keluar dan juga makan di tepi jalan itu, maka tidaklah mengurangkan maruah seseorang. Tetapi kalau kencing di tepi jalan, kata beliau, dan juga bergurau dengan gurauan yang berlampauan, maka ini masih lagi dikekalkan. Maksudnya perlu dikekalkan. Maka kalau seorang itu kencing di tepi jalan, memang seorang yang tidak menjaga akan maruahnya, suatu yang aib, yang mengaibkan. Dan demikian juga kalau bergurau dengan gurauan yang berlampauan. Baik. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syarih di sini,
Kalau nak dibincangkan lagi perbahasan tentang juga disebutkan di sini fa kharajal fasiqu wal majhulu ainan, maka dengan takrif ataupun dengan syarat-syarat 5 tadi, untuk menjadikan seorang itu perawi yang adil mestilah muslim, mukallaf, selamat. Mukallaf ni maksudnya baligh dan juga berakal, selamat daripada sebarang kefasikan, iaitu tidak melakukan dosa besar, maknanya melazimi taqwa, tidak melakukan dosa besar, dan tidak berterusan dalam melakukan perkara-perkara dosa-dosa kecil, dan juga tidak berterusan dan juga tidak melakukan bid'ah. Maka disebutkan yang kelima ialah selamat daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan maruah tadi. Maka disebutkan oleh Syekh Hasan Mashhad fa kharajal fasiq, maka terkeluarlah dengan syarat tadi akan rawi yang fasik. Rawi yang fasik, maka dia tidak menjadi perawi, menjadikan, kalau rawi itu rawi yang fasik, maka dia tidak menjadi hadis yang sahih. Sebab rawi yang sahih mestilah adil. Maka rawi yang fasik tidak boleh. Kenapa? Sebab perawi yang fasik ini Allah sebut dalam Quran kan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Seorang perawi yang fasik ini bila datang mestilah disemak, mesti diteliti, fatabayyan, kena teliti dahulu pengriwayatan daripada perawi yang fasik ini, tak boleh terima terus. Baik. Dan juga fasik ini kerana dia terjebak dengan dosa-dosa kecil, terjebak berurusan dengan dosa-dosa kecil, melakukan dosa-dosa besar, maka tak diterima pengriwayatannya. Dan juga terkeluar daripada syarat-syarat adil tadi ialah rawi yang majhul ainan, rawi yang tidak diketahui ainnya, tak diketahui siapakah dirinya, siapakah diri perawi itu. Disebutkan sini kahaddatsana rajulun, telah bercerita kepada kami seorang lelaki. Maka bila dalam sanad itu ada rawi disebutkan sanad itu haddatsana rajulun, maka tak diketahui ain siapa perawi itu. Rajulun itu siapa nama dia tak diketahui di situ, maka tak boleh dijadikan perawi hadis itu sebagai hadis yang sahih lah, maka dia tidak sahih sebab tak diketahui ainnya. Dan juga au halan, ataupun tak diketahui perihal perawi itu, majhul hal, dipanggil majhul hal. Kahaddatsana Zaidun, seperti telah bercerita kepada kami, telah mentahdithkan kepada kami Zaidun, wala na'rifu sifatah, dan kita tidak mengetahui sifat Zaid tadi, adakah rawi yang adil, thiqah, ataupun rawi yang dhaif, rawi yang ditajrihkan, yang dikritik oleh para ulama hadis. Maka dia dipanggil majhul hal, tak diketahui perihal ta'dilnya, adakah dia itu ditakdilkan oleh para ulama hadis ataupun dia ditajrihkan, dikritik oleh para ulama hadis. Maka dipanggil majhul hal. Maka kalau ada perawi yang majhul ain, majhul hal, maka sanad itu sanad yang bukan sahih lah, tidak menjadi sahih. Namun berbeza kalau rajulun itu tak diketahui perawinya pada sahabat. Mana berlaku rawi yang mubham, tak diketahui siapa mubham itu di kalangan sahabat Nabi. Kata para ulama, tidak mengapa kalau perawi itu mubham, tak diketahui di kalangan para sahabat Nabi. Sebab semua sahabat Nabi udul, semua sahabat Nabi adalah adil, tidak mengapa. Tapi kalau berlaku pada pertengahan sanad, berlaku pada tabaqah-tabaqah yang lain, maka ini yang menyebabkan hadis itu tidak menjadi hadis yang sahih, sebab tak diketahui ainnya, dan juga tak diketahui juga kalau tak tahu hal dia, adakah rawi itu ditajrihkan ataupun ditakdilkan, maka juga menyebabkan hadis itu tidak menjadi sahih. Baik. Dan disebutkan juga dalam kitab Taqrib Saniyah ini, dalam tabak, dalam cetakan saya ini, cetakan Maktabah Qahirah ini, setakat itu. Namun dalam cetakan yang ditahqiq oleh Syekh
Fawaz Zamarli menyebutkan satu baris, menyebutkan wadakhala riwayatul mar'ati wa riwayatul raqiq. Maka disebutkan termasuk dalamnya adalah pengriwayatan perawi di kalangan wanita dan juga pengriwayatan daripada hamba. Ada tambahan di situ, saya tak pasti adakah itu nas yang ditulis oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullah ataupun itu adalah tambahan daripada muhaqqiq. Wallahu alam, saya tak dapat memastikan perkara tersebut. Mungkin saya cuba rujuk dengan para masyayikh untuk bertanyakan perkara sedemikian. Namun bila sebutkan tentang pengriwayatan tadi, maka dalam pengriwayatan, maka seorang wanita itu boleh meriwayatkan hadis, boleh menyampaikan hadis. Perawi di kalangan wanita maka boleh, juga pengriwayatan di kalangan hamba pun boleh, sebagaimana Nafi' Maula Ibnu Umar kan juga maka boleh, wanita perawi-perawi maka boleh. Tapi dalam bab syahadah, maka di sana ada perbahasan yang berbeza. Ini dibincangkan panjang dalam kitab usul fiqh dalam bab riwayah dan juga syahadah ini. Baik. Jadi saya rasa kita tangguh dulu setakat itu, dan insya-Allah akan datang kita akan sambung tentang dhabit, tentang syarat yang kelima, iaitu mestilah perawi itu perawi yang dhabit. Sebab akan datang biiznillah, masa dah pun sejam kita bersama, insya-Allah. Tak apa, perlahan-lahan kita cuba untuk membahaskannya. Memerlukan kesabaran untuk kita membaca dan juga memahami dan juga menghabiskan dan mengkhatamkan, insya-Allah. Mudah-mudahan digunakan kita rezeki untuk mengkhatamkan kitab At-Taqirat Saniyah ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi naktafi bihadzal qadr, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Kita tangguh dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdhalas salatin ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.